إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Aiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda bersama dengan saya Da'i Fahmin dalam mengendalikan program kita pada pagi ini, tak lain dan tak bukan iaitu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Happy tak dengan keputusan malam tadi? Alhamdulillah. Dengan ini saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah buat pasukan Malaysia di atas kejayaan menentang pasukan Thailand malam tadi di dalam kejohanan Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, dan kita doakan pasukan Malaysia kita agar terus maju jaya di perlawanan-perlawanan yang akan datang. Jadi kita bawakan semangat malam tadi, semangat kemenangan malam tadi ke dalam semangat malam tadi ke dalam program kita pada pagi ini, itu program Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Baik, semalam kita bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin di dalam topik akhlak iaitu haiwan dan tumbuh-tumbuhan bersama dengan panelnya iaitu Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, dan hari ini bersama dengan saya Da'i Fahmi dan juga dengan panel yang sama iaitu Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Da'i Fahmi. Alhamdulillah, segak bergaya. Semangat seperti biasa Alhamdulillah, doakan demikian. Amin amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami untuk mengupas topik kita pada pagi ini, dan terima kasih juga buat para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita. Walaupun kita menang malam tadi, kita bersengkang mata untuk tengok bola, kita bersengkang mata juga untuk pada pagi ini untuk kita sama-sama menggali ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita menelusuri lebih jauh, suka saya nak ingatkan pesanan daripada MC mengenai berita palsu. Sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah satu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum sebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. #tidak pasti, jangan kongsi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terus kepada topik kita pada pagi ini iaitu berkenaan dengan munakahat generasi hufaz. Munakahat generasi hufaz. Baik, sekiranya tuan-tuan terdapat sebarang soalan, boleh terus hubungi kami di talian 1800881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan sebelum kita nak teruskan dengan program kita pada pagi ini, Doktor, kita nak minta kepada para penonton dan juga kita semua agar dapat sama kita
untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Sebagaimana doa yang saya nyanyikan sebentar tadi, kita ini sebenarnya tidak layak untuk masuk ke syurga dengan dosa kita yang terlalu banyak. Setiap hari kita melakukan dosa, kadang-kadang dengan secara sedar dan kadang-kadang dengan secara kita tidak sedar. Jadi dengan cara untuk kita mendapatkan keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan setiap hari mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Moga-moga dengan istighfar kita, dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memberikan kita rahmat dan keberkatan dalam kita menimba ilmu pada pagi ini. Baik, doktor dah bersedia ya, doktor? Okey, Baik, alhamdulillah. doktor. Alhamdulillah. Untuk mukadimahnya, doktor, Ya. untuk topik kita pada pagi ini. Soalan saya, populasi rakyat Malaysia ialah sebanyak 32.9 juta. Ini berdasarkan maklumat daripada suku ketiga tahun 2022. 63.5% daripada 32.9 juta itu adalah rakyat yang beragama Islam. Kira-kira saya kira dalam 16 hingga 20 juta rakyat Malaysia lah. Ya. 18.7% adalah beragama Buddha. Ya. 9.1% adalah beragama Kristian. Ya. 6.1% adalah agama Hindu. Ya. 0.9% agama lain dan 1.8% lagi adalah agama yang tidak diketahui ataupun agama lain-lain. Soalan saya, untuk rakyat yang majoritinya beragama Islam, 63%. Bagaimana untuk kita menerangkan kepada mereka, kita ini sebagai medium dakwah, untuk menerangkan kepada mereka maksud sebenar generasi hufaz dan apakah kepentingan mereka sebenarnya generasi hufaz ini di dalam sebuah negara dan juga di dalam agama kita, agama Islam, doktor. Silakan sebagai mukadimah. Terima kasih Da'i Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Terima kasih Da'i Fahmi dengan soalan yang hebat tadi. Secara dasarnya umat Islam beriman dengan rukun-rukun iman. Itu pasak kepada sebuah keyakinan. Tanpanya iman tidak wujud sama sekali. Salah satu daripada rukun iman itu ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah pelbagai, begitu banyak. Tetapi yang terakhir sekali ialah Al-Quranul Karim yang Allah turunkan ke atas junjungan Nabi besar alaihi salatu wassalam. Maka ini yang paling dasar, Da'i. Ya. Keimanan kepada kitab Allah dan keimanan kepada kitab-kitab sebelumnya. Maka keimanan kepada Al-Quran, kita percaya kesemuanya kalam Allah dan tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang dimasukkan kalam-kalam makhluk. Hatta kalam baginda Ar-Rasul yang mulia pun tidak ada. Semua kalam Allah. Ini keyakinan. Maka timbul perkara yang kedua. Bagaimana sikap dan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka yang paling mendasar selepas kita meyakini tentang Al-Quran kalam Allah, maka kita nak berinteraksi secara yang baik. Pertama sekali pastinya kita nak belajar supaya boleh membaca dan mengaji Quran. Benar. Belum lagi hafazan. Benar. Nak belajar untuk membaca dan mengaji Al-Quran. Maka wajib kita berguru. Betul. Mesti bertalaki. Sebab nak betulkan sebutan dipanggil apa sebagai makhraj. Da'i juga salah seorang hufaz ni. Jadi kena tahu makhraj dia. Ilmu tajwid itu wajib. Benar. Izharnya, dengungnya, matnya, panjang, pendeknya dan sebagainya kena dipelajari. Benar. Dan kena disebutkan. Kemudian kena diamalkan. Maka akhirnya daripada tidak tahu membaca Quran, kita tahu membaca Quran. Alhamdulillah, paling basic, setiap kali kita bersolat, Al-Quran mesti ada. Paling-paling kurang pun Al-Fatihah mesti ada. Mesti nak baca cara yang betul. Ini rukun. Maka membaca itu suatu tuntutan. Paling kurang, Da'i, semua ibu bapa mesti ada matlamat setiap anaknya tanpa pengecualian
mesti belajar mengaji Quran dan secara berterusan, secara istiqamah membaca Al-Quran. Tidak hanya ditunggu di musim Ramadan. Setengah orang musim Ramadan, Allah, mana Quran ibu, mana Quran bapa, cari, oh sana baca Quran. Wah, Masya Allah, Daim, Masya Allah. Habis Ramadan, sadaqallahu azim, letak. Lepas 11 bulan ni nak masuk Ramadan. Ini dah Jamadil Akhir. Nanti apa, Rejab, itu Syaban, Ramadan. Mana Quran, mana Quran? Cari pula. Setahun sekali saja ke? Maka kita nak, kalau boleh setiap hari. Ini basic. Kemudian datang soalan tadi. Nak lahirkan hufaz. Ini suatu peningkatan lagi. Jadi, ya, zaman Nabi SAW kita lihat ramai sahabat yang dipanggil qurra. Qurra ketika itu kita ini panggilnya sebagai hufaz lah, yang hafiz Quran. Zaman dahulu qurra yang mendalami Quran. Dalam bahasa Nabi SAW, Nabi juga menyebutkan golongan yang hafaz Quran ini sebagai sahibul Quran. Sahibul Quran. Ada hadis sahih menyebutkan tentang sahibul Quran di hari kiamat, mereka dapat syurga yang khas berdasarkan apa yang mereka hafaz. Sahibul Quran mengikut Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah ialah orang yang menghafaz Quran. Jadi kita nak jadi hafiz dan merupakan sahibul Quran. Jadi memang targetnya begitu. Namun nak juga saya sebutkan, walaupun ramai dari kalangan sahabat itu radhiyallahu anhum mereka hafaz Quran, tapi ada sebahagian tidak. Oh, masya-Allah. Ada sebahagian dan yang fahami bukan qurra, bukan hafaz Quran. Tidak semua sekali. Tidak semua. Contoh Panglima Khalid Al-Walid. Tidak hafiz dalam pengertian kita sekarang, tapi beliau radhiyallahu an tetap. Sebab itu nak saya sebutkan secara seimbang. Bagus ada dari kalangan umat yang hafaz Quran, tapi jangan sampai kecewa kalau anak dia tidak hafiz Quran. Jangan sampai kita berputus asa. Malanglah anakku. Dia tidak malang. Sebab ada juga sahabat radhiyallahu anhum yang tidak hafiz Quran, tapi mereka sahabat yang agung, mereka sahabat yang mulia. Allah sayang pada mereka. Maka insya-Allah itu sebagai mukadimah terlebih dahulu. Bagus ada hafiz, tapi yang paling penting ialah beriman cara betul dan tahu membaca Quran dan sentiasa beramal dengan mengaji Quran. Kemudian dipertingkatkan kepada hafazan sedikit demi sedikit kalau boleh hingga dapat kesemuanya. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada doktor. Jadi doktor, sebenarnya doktor ni adalah salah satu idola saya. Allahu Akbar. Saya daripada saya bangku sekolah menengah, saya melihat doktor punya penyampaian sangat bersemangat. Dan semangat ini yang saya nak bawakan kepada diri saya dan juga para penonton semua yang berada di rumah agar kita terus bersemangat, kita bersengkang mata, kita menimba ilmu, seterusnya kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini iaitu munakahat generasi hufaz yang akan dikupas oleh Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Baik, insya-Allah tadi kita telah selesai dengan mukadimah kita untuk topik kita pada pagi ini dan saya nak tanya soalan pada doktor. Kemuliaan seorang menghafaz Al-Quran, boleh doktor sertakan bukti-bukti ataupun dalil-dalil di dalam Al-Quran berkenaan dengan kemuliaan orang yang menghafaz Al-Quran ni, doktor? Silakan. Terima kasih Daim. Ya, memang ada sabda-sabda Nabi SAW yang menekankan tentang kepentingan menghafaz Al-Quran dan kemuliaan mereka yang seperti itu. Sebagai contoh, ada riwayat oleh Imam Tirmizi yang taraf hadisnya taraf Hasan Sahih. Nabi SAW bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib." Ini hadis ringkas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang tidak ada dalam dirinya, fi jawfihi, dalam dirinya, dalam jiwanya tidak ada syai'un minal Quran, tak ada potongan-potongan ayat Quran dalam jiwanya, kal baitil kharib, keadaannya seperti rumah yang kosong.
Tak ada Rumah usang kosong. Begitulah orang mukmin, walaupun baik, dia mukmin tetapi tidak ada dalam jiwanya, artinya tidak ada langsung hafazan Quran pada dirinya, maka dia seperti sebuah rumah yang kosong. Kita masuk rumah tak ada apa. Apa pun tak ada. Jangan sebut makan minum. Jadi ada banyak kurang lah tu. Banyak kurang. Jadi ini peringatan Nabi tentang umat perlu ada Quran dalam diri mereka. Ya, macam Da'i fahami, menghafaz 30 juzuk. Itu Masya Allah terbaik. Tapi ramai yang menghafaz juga sesuatu daripada Quran. Al-Fatihahnya, juz ammanya, surah-surah yang pendeknya. Alhamdulillah. Juga termasuk dalam kemuliaan. Sebab ada dalam diri mereka Al-Quran dalam diri mereka. Kalau ada itu, kita masuk rumah, artinya adalah sesuatu yang mengindahkan rumah. Itu hadis pertama tentang kehidupan. Kena ada sesuatu yang kita hafaz. Tapi kemuncaknya, hafaz 30 juzuk. Itu pun kena ada. InsyaAllah. Itu pertama. Yang keduanya, di akhirat. Di akhirat ada sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Saya semak hadis ini, berkata Syekh Al-Albani, hadis ini tarafnya sahih. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, yuqalu li sahibil Quran. Akan dikatakan kepada sahibil Quran yang saya sebutkan tadi. Sahibil Quran, saya duk semak. Kalau kita terjemah sahibil Quran dalam bahasa kita ini ialah orang yang dekat, orang yang bersahabat dengan Quran. Tapi saya masih belum faham yang betul-betul maksudnya apa. Cari-cari jumpa dalam kitab Silsilah As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani. Dia mengatakan sahibul Quran dalam hadis-hadis ialah yang hafiz, yang hafaz Quran. Masya Allah. Maka masuk hadis ni ialah di hari kiamat, orang yang menghafaz Al-Quran ini akan dikatakan kepadanya, yuqalu, akan dikatakan kepadanya, Iqra, bacalah. Kemudian wartaq, naik ke syurga, ke tingkatan-tingkatan syurga. Kemudian baca terus. Tartil, baca dengan tartil. Sebagaimana kamu hidup di dunia, kamu tartil Quran, kamu baca Quran dengan baik. Baca terus. Maka dia akan terus baca dan naik ke atas, ke tingkatan-tingkatan syurga yang tinggi sampai ke hujung ayat yang dia hafaz. InsyaAllah. Naik ke syurga, naik sampai inilah saja yang saya hafaz. Itulah martabat syurganya. Jadi Masya Allah, orang yang hafiz Quran, Masya Allah, lagi banyak dapat hafaz 30 juzuk, makam lagi tinggi. Jadi ini yang kita mau. Tapi hendak juga kita peringatkan bahawa kalau kita hafaz Al-Quran itu, seperti benda-benda yang kita miliki, dia ada tanggungjawabnya. Betul. Amanah. Ada amanah. Nanti kita bincang kemudian, insya-Allah. Masya-Allah. Terbaik penjelasan daripada doktor. Jadi sebagaimana doktor sebut tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara orang yang menghafaz Al-Quran. Sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hijr, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa? Allah kata sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jadi insya-Allah kita akan cuba menelusuri lebih jauh lagi di dalam topik kita pada pagi ini, dan kita nak meraihkan soalan sulung daripada penonton kita daripada Facebook. Daripada saudari Mas Niza, soalannya, apakah keistimewaan dan darjat para hufaz di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimanakah contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda yang mendidik serta melahirkan ramai golongan hufaz yang cemerlang dengan pelbagai ilmu? Terima kasih Dr. Daniel atas perkongsian ilmu. Terima kasih kepada saudari Mas Niza atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada doktor, insya-Allah. Ya, terima kasih Da'i. Ya, soalan pertama tentang keistimewaan telah pun kita sebut hadis-hadisnya tadi. Kemudian boleh kita angkat Da'i angkat tadi surah Al-Hijr, dan kita nak angkat juga dari surah Al-Isra, surah nombor 17 ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-ayah. Sesungguhnya Al-Quran ini Yahdi. Yahdi ini ia membimbing, memberi petunjuk. Lillati, membimbing ke mana? Lillati hiya aqwam, menuju pada sesuatu yang aqwam. Aqwam ni kata Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata Imam Qurtubi rahimahullah taala,
Aqwam bermaksud yang paling benar, yang paling adil dan yang paling tepat. Itu di Al-Quran. Dia seperti apa yang boleh kita sebutkan dai sebagai peta agung. Peta agung. Peta agung. Masya Allah. Kita di dunia ni kita perlukan peta kan. Betul. Walaupun peta hari ini dia canggih, nama GPS. Saya nak musafir, nak ceramah, kita nak ceramah naik kereta, tak pernah pergi tempat itu. Masjid ni kat mana? Guna GPS. GPS, benar. Kemudian ialah melelong sana sini sampai juga akhirnya. Lepas singgah 3 kubur kan baru sampai kan. Dia bawa kita merata. Tapi sampai juga guna GPS. Panduan. Panduan. Jadi hidup kita ini seperti satu musafir juga Dai. Tadi musafir juga. Betul. Tapi kehidupan kita ini persis satu musafir. Dan musafir kita hebat, dahsyat, mencabar. Sebab kita bermusafir dari dunia pergi akhirat. Allahu Akbar. Ketika bermusafir dari dunia ke akhirat, kita akan merentasi alam nyata. Alam yang boleh kita faham. Kita tengok langit, bumi, yang boleh kita kaji, yang boleh kita teropong, yang boleh kita faham. Tapi kita juga bakal merentasi alam ghaib. Benar. Yang tidak mungkin kita faham. Sekarang kita boleh beriman, kita boleh percaya, kita boleh tahu dia ada, tapi kita tak benar-benar faham. Apa itu padang mahsyar? Tak pernah nampak. Tak pernah nampak. Betul. Apa itu timbangan al-mizan, titian sirat, syurga neraka sebenar-benarnya kita tak tahu. Tapi kita imani, kita tahu dia ada, pasti ada sebab dalil, tapi rupa yang sebenar-benarnya kita tak tahu. Alam ghaib, kita akan merentasi semua itu. Dan tanpa peta, Allahu Akbar. Tak ada nak panduan. merentasi tanpa panduan, ini cerita malang ini tanpa panduan. Kena ada panduan. Peta itu peta agung. Maka Allah utus Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan peta agung. Namanya Al-Quran. Dalam surah Al-Isra yang saya bacakan tadi ayat 9. Allah mengatakan Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam. Membimbing manusia. Membawa kita pada sesuatu yang aqwam. Paling benar. Tak ada yang lebih benar dari Al-Quran. Paling adil. Hukum hakamnya paling adil dan paling tepat. Kita mencari formula Quran paling tepat. Kalau kita mengkajinya. Maka kita nak kait dengan Al-Hafiz. Jadi, bagus dah menghafaz Quran. Tapi, nak dapat Quran sebagai pembimbing yang akwam, kena faham. Masya Allah. Kena faham. Maka, hafiz dan faham. Sebab itu pernah pergi kepada sebuah mahat tahfiz, berbincanglah dengan pihak berkenaan yang saya muliakan di mahat tahfiz negeri Pahang di Kuantan, di Tanjung Lumpur. Ada mahat tahfiz profesional. Jemput Dr. Jadi yang Kedil untuk buat modul sedikit. Jadi saya pun bertanyalah apa harapan tuan-tuan, harapan kami, kata mereka nak melahirkan hufaz lah. Saya kata Allah berkati tuan-tuan dan puan-puan, Allah berkati. Tapi kalau tanya Dr. Daniel, saya nak menghasilkan orang yang faham. Masya Allah. Jadi hufaz yang faham. Yang kita sambung. Terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan para penonton, kita nak berehat seketika. Kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam Menara Kawalan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu Munakahat Generasi Hufaz. Ya, saya rasa macam ada dalam rancangan halakah Ustaz. Biasa perkataan Menara Kawalan ni digunakan oleh Tuan Haji Ahmad Noor, jadi kita gunakan di dalam di dalam Tanyalah Ustaz kita pada pagi ini. Jadi kita nak terus, tak nak buang masa, kita nak teruskan dengan soalan daripada penonton kita, daripada saudari Mas Niza tadi. Soalan keduanya iaitu bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melahirkan para hufaz di zaman Rasulullah dan para sahabat. Silakan Doktor. Saya suka merujuk kepada kenyataan oleh sahabat Nabi terkenal Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau salah seorang sahabat yang mendalami Al-Quran secara yang amat mendalam. Dan berdasarkan satu riwayat yang sahih yang sampai pada kita, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahawa kami akan belajar daripada Nabi SAW 10 ayat Quran. Belajar 10 ayat. Belajar untuk membaca,
Dan kami juga pada ketika yang sama serentak, di samping belajar mengaji dengan sebutan-sebutannya, kami juga belajar daripada baginda alaihi salatu wassalam maksud kefahaman dari ayat. Ini cara sahabat belajar dan cara mereka diajar. Berbeza sikit dengan kita sekarang. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam mengajar 10 ayat Quran. Lepas sahabat-sahabat boleh membaca dan faham sekaligus. 10 ayat ini cara membacanya, dan mafhum kepada ayat ini ada tadaburnya. Ada tadabur dan tafsir yang sesuai, maka sahabat-sahabat dengan 10 ayat itu mereka boleh membaca dan faham terus. Kemudian bukan terus sambung, balik beramal. Masya Allah. Kemudian baru datang semula sambung lagi 10 ayat. Berbeza disiplin ilmu tu. Berbeza. Jadi dari situ, lepas saya mengkaji itu, saya mendapati bahawa inilah yang melahirkan generasi emas. Generasi luar biasa. Generasi yang Dai pernah dengar nama Syahid Syed Qutb kan? Benar-benar. Dengan buku beliau Ma'alim fi Tariq, petunjuk di sepanjang jalan. Ya, salah satu bab dalam buku itu menyebutkan tentang sahabat, iaitu generasi Quraniyun Farid, Jailun Quraniyun Farid. Para sahabat ini, kata Syahid Syed Qutb, adalah golongan Jailun Quraniyun Farid. Generasi Quran yang Farid, yang unik. Farid, unik, luar biasa. Generasi Quran. Jadi luar biasa itu disebabkan Quran. Jadi bagaimana mereka jadi luar biasa dengan Al-Quran? Oh, begitu caranya. Baru saya faham. Belajar 10 ayat. Oh, faham terus maksudnya. Balik bukan tidur, letak Quran sebelah, hidup kita sebelah, beramal. Kemudian teruja nak sambung lagi 10 ayat. Faham, balik beramal. Akhirnya faham 30 juzuk dengan faham. Boleh baca 30 juzuk dan faham dan beramal. Jailun Quraniyun Farid. Maka hari ini, kalau kita orang tanyalah pada dai, saya nak tekan macam mana pada anak saya, ya? Nak terus dia hafaz ke macam mana? Mana aulawiyatnya? Mana keutamaannya? Jadi bila saya sebut tentang Mahat Hafiz Tanjung Lumpur, mereka tanya saya soalan itu. Saya terdiam. Sebab mereka nak menghasilkan hufaz. Dan itu satu yang mulia. Saya sokong. Alhamdulillah. Tapi ini pertanyaan. Dr. Daniel, mana lebih utama? Saya terdiam. Saya jawapan saya jangan melemahkan tuan-tuan dan perempuan. Sebab ada sebuah kitab karangan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, Allahyarham, iaitu tentang fiqhul aulawiyat, fiqh keutamaan. Rupanya Al-Quran ni ada pelbagai cabang fiqh. Fiqh yang kita belajar ni 4 kan? Fiqh ibadat lah, muamalat sebagainya. Tapi jarang-jarang ditekankan tentang fiqh aulawiyat. Fiqh keutamaan. Dalam Islam, dia menekankan tentang banyak ibadah yang nak kita buat. Solat punya banyaklah solat nak kita buat kan. Puasa ada puasa wajib, itu kita faham. Tapi ada banyaklah puasa sunat. Jadi ada fiqh aulawiyat. Mana satu lebih utama? Mana satu lebih utama? Ada orang dia puasa lah Rajab, Syaban sampai Ramadan lebih. Saya pernah bertemu puasa sunat. Dia katalah puasa sunat Rajab, Syaban, kemudian masuk Ramadan dah nak puasa. Silap tu. Ramadan lah keutamaan. Yang lain sunat tu tak apalah, kurang-kurang sikit pun tak apa. Tapi yang Ramadan jangan kurang. Sama juga dengan orang punya bangun malam dah sembahyang tahajud sampai subuh lembik. Allah, tak boleh sembahyang subuh dah, tahajud banyak sangat. That is wrong. Betul. That is the wrong way of understanding Islam. That is not the way to understand and practice Islam. Itu bukan caranya. Caranya jika ada mu'alaf masuk Islam, ajar dia sembahyang wajib dulu. Bukan sembahyang sunat bagi banyak, lepas tu baru wajib. Tidak. Yang pokok dulu. Maka kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam bab fiqhul alawiyat, keutamaan, dia kata ada 2 benda tentang Quran. Pertama, ad-dirayah dan ar-riwayah. Ad-dirayah faham. Ar-riwayah hafazan. Kata Profesor, umat awal mereka tekankan ad-dirayah, kefahaman. Itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kami belajar baca dan faham terus.
Mereka umat dahulu tekan faham. Kata Syekh lagi, umat hari ini, umat kemudian, mereka tekan ar-riwayah. Hafai walaupun tak faham. Jadi yang utama ad-dirayah. Ini dulu. Kemudian serentak dengan itu kita hafaz. InsyaAllah dah. Itulah kena utamakan keutamaan. Dia macam kita nak pasang pipe air lah. Kita tak boleh mengharapkan air tu datang. Step by step. Jadi inilah step-step ataupun langkah-langkah yang sebetulnya faham dulu, baru kita teruskan dengan ayat yang lain. Baik, Doktor. Kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini, Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Datuk. Seperti kita sedia maklum, golongan hafaz ini ataupun penghafaz Al-Quran ini Datuk ya. Memang ramai Datuk, tak apa tu, tahmah tahfiz kita pun banyak dan banyak melahirkan Al-Hafiz ini. Persoalannya begini Datuk. Kadang-kadang betul lah kata Datuk tadi, Al-Hafiz kita ramai, tapi Al-Faham kita ni kena juga sama ada kita Al-Hafiz mestilah Al-Faham. Soalan saya Datuk, kadang-kadang kita baca Quran siang malam pagi petang baca Quran tapi tak faham. Bila tak faham Datuk, dia tak akan amalkan dalam kehidupan kerana dia tak faham apa maksud Al-Quran. Jadi soalan saya, apakah golongan yang dikatakan Al-Quran melaknat membacanya ini dari golongan yang ini ke Datuk? Dia baca tapi tak faham, dan apakah golongan daripada Al-Faham ini tak baca tapi tak amalkan? Golongan manakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Al-Quran melaknat si pembaca ini? Mohon pencerahan Datuk pada pagi ini supaya kita dapat mengeluarkan Al-Hafiz ke Al-Faham ini macam Datuk, seorang doktor perubatan dan juga sekaligus mempunyai ilmu di luar bidang perubatan, contohnya pakar juga di segi agama ini. Kita nak melahirkan orang yang macam Datuk ini Datuk. Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid. Saya kira soalan yang sangat baik Doktor ya. Saya serahkan kepada Doktor. Ada dua bahagian yang tak saya sentuh dari soalan Encik Omar tadi yang bagus ya. Pertama tentang yang hafaz Quran, dia tidak faham, sebab itu dia tidak beramal, maka dia dilaknati. Okay. Jadi aspek faham ni, Al-Quran tekankan ataupun tidak kepada kita tentang faham. Kita tahu membaca itu bagus, kita tahu dah. Contoh Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solah, sampai ke hujung ayat. Utlu, itu baca. Tilawahlah, bacalah sebahagian daripada Alkitab, yakni Al-Quran, wa aqimis solah, dan tegakkan solat. Jangan baca Quran sembahyang tidak. Kena jaga tegakkan yang fardu, tiang agama, kemudian baca Quran. Dua itu bergabung. Maka dalam mendidik anak, dua formula ini jangan diabaikan. Baca Quran itu penting. Utluma, baca. Jadi wahai ibu bapa, termasuk peringatan pada saya, dari kecil anak didekatkan kepada Al-Quran, mulakan dengan tahu membaca, kenal huruf dan sebutannya bagi betul, baca, kemudian nak tingkat pada hafazan later, kemudian baca bagi elok dulu dan amalkan dia selalu di sudut membaca Quran. Kemudian pada ketika yang sama, tekankan kepada anak tentang kepentingan menegakkan solat. InsyaAllah. Dalam solat ada Quran. Betul. Dalam solat ada macam-macam. Tapi solat itu tiang agama. Yang wajib-wajib dulu. Dua ni bergabung. Ini formula penting untuk sebuah rumah tangga. Maka baca dah selesai. Faham macam mana? Saya nak angkat surah nombor 4. Surah An-Nisa ayat nombor 82. Afala yatadabbaruna al-Quran? Allah bertanya. Ini satu bahagian dari ayat itu. Tak maukah mereka tadabbur Quran? Maka sekarang Allah angkat kalimat tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tak maukah mereka tadabbur? Ayat ini, boleh saya buka kitab tafsir, saya nak angkat pagi ini tafsir oleh Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Berkata Imam Qurtubi, berhubung surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 82. Berkata Imam Qurtubi, ayat ini dalil tentang kewajipan tadabbur Quran. Masya-Allah. Kewajipan. Ayat ini kewajipan. Allah. Saya baca, betulkah kata Imam Qurtubi? Kewajipan ini sebagai tanggungjawab lah. Betul. Maksudnya, ayat ini kewajipan bagi umat untuk tadabbur Quran, untuk memahami maknanya, faham.
InsyaAllah. Encik Umar kata al-faham tu. Jadi nak faham. Kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar, jangan hanya dilakukan Al-Quran dengan suara yang enak. Benar. Jangan hanya, bukan tidak boleh. Jangan hanya dilakukan Al-Quran dengan suara yang enak tapi tidak memahami apa yang dibaca dengan suara enak itu. Allah. Kata Hamka. Jadi saya terkesan dengan tulisan-tulisan ini. Maka tadabbur nak faham. Jadi bila kita faham, ya Allah, macam peta tadi, ada orang beli peta tengok apa benda ni, tapi peta ada. Tapi tak boleh guna dai. Betul. Tak faham. Dia tak faham. Apa benda ni? Dia tulis apa benda? Tak sampai juga. Kita ada peta agung Al-Quran. Allah. Apa benda ni? Begitu lebih kurang tak faham. Sebab itu ada orang yang hafal, saya tak faham. Akhirnya Quran kata itu, dia kata ini. Itu yang dilaknati oleh Allah itu. Seolah-olah macam dia mempermain Quran. Ada hadis sahih menyebutkan ramai dari kalangan umatku ini adalah munafik yang hafaz Quran. Allah. Munafiqi ummati. Ramai dari kalangan umatku ini mereka munafik Al-Quran. Munafik dari kalangan umatku ini ialah orang yang hafaz Quran. Allah. Munafik umat. Ada satu riwayat yang mafhumnya begitu. Ya. Ini golongan yang dilaknati. Tadi mereka tu hafaz Quran tapi tidak memahami, tidak mengamalkan. Dia tak memahami kata dai dan akhirnya tidak beramal. Allah. Yang dia faham benda lain. Dia faham apa yang orang yang non-Muslim buat, apa yang orang putih suruh, apa yang artis-artis barat nyanyikan, dia pun nak ikut, punya hafal lirik. Allah. Lirik, macam lirik tadi okeylah kan. Tadi okeylah, peringatan kan. Ni lagu cinta, lagu apa-apalah. Tiada manfaat. Tak ada manfaat. Punya hafaz. Al-Quran, I have no time. Tak ada masa. Masya-Allah, terbaik penjelasan doktor. Jadi itulah kita kena menjaga kemuliaan Al-Quran dengan kita memahami dan mentadabbur Al-Quran. Jadi doktor, saya ada soalan sebelum kita berehat. Soalan berkenaan bagaimana kita nak ubah mentaliti dalam kalangan masyarakat. Sebab saya dulu pernah menghadapi dalam kalangan masyarakat bila kita belajar agama, kita belajar Al-Quran. Soalan yang ditanya, dah bosan nanti nak kerja apa belajar Al-Quran ni? Allah. Dah bosan kita ambil diploma dalam agama. Soalan sebegitu banyak ditanya. Nak kerja apa belajar agama ni? Nak kerja apa hafal Quran ni? Boleh jadi doktor ke belajar Al-Quran ni? Jadi bagaimana kita nak mengubah mentaliti masyarakat ni, doktor? Sebilangan masyarakat yang menganggap Al-Quran ni adalah sesuatu yang remeh, yang dipandang remeh, yang tidak membawa kebahagiaan dan tidak membawa keberkatan di atas dunia ini. Jadi doktor, sebelum doktor menjawab, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan generasi Al-Quran. Jadi sekiranya para penonton terdapat sebarang soalan, boleh terus hubungi kami di talian 1800-881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebentar tadi sebelum kita berehat, saya ajukan soalan kepada doktor berkenaan dengan sebilangan mentaliti, persepsi masyarakat. Apabila seorang itu nak belajar agama, dikatakan tidak ada masa depan, doktor. Tak ada masa depan ke belajar agama ni? Ada masa depan ke kalau kita hafal Al-Quran ni? Boleh jadi doktor ke nanti satu hari nanti? Boleh ke kita dapatkan rezeki dunia kalau kita hanya belajar agama sahaja? Jadi bagaimana kita nak ubah persepsi, doktor ni, supaya ibu bapa menekankan pemahaman agama, menekankan agama dalam hidup anak-anak mereka untuk mengejar akhirat, baru dunia ini akan mengejar anak-anak mereka. Bagaimana, doktor? Silakan. Ya, bila kita belajar Al-Quran, belajar agama, menghafaz Al-Quran, pertama yang perlu kita faham ialah
nawaitu kita kena betul. Benar. Kalau pertanyaan masyarakat tadi bermaksud, hafaz Al-Quran, belajar agama ni boleh kaya ke? Dengan maksud, belajar agama ini, kalau tidak boleh menghasilkan wang yang banyak, maka tidak perlu belajar. Benar. That is a wrong understanding of Islam. Itu salah faham yang besar. Salah faham yang besar tentang agama dan Al-Quran. Sebab kita bila belajar agama, kita belajar Al-Quran ini, kita sedang belajar tentang bagaimana nak hidup. Kita sedang belajar tentang suluh. Benar. Yang akan suluh kehidupan. Benar. Termasuk kehidupan yang berkaitan dengan mencari rezeki dalam hidup. Disuluh oleh Al-Quran. Sebab itu kita angkat satu ayat. Surah nombor 7, surah Al-A'raf, ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Al-ayat. Jika penduduk sesebuah negeri ataupun negara, ini sering saya sebut ini cara lunak kepada pemimpin-pemimpin lah, tapi juga untuk kita. Betul. Jika penduduk sesebuah negeri ataupun negara ada pada mereka dua ini, amanu wattaqau, iman dan takwa. Iman dan takwa. Apa akan berlaku? Kata Allah. Allah beri jaminan. La fatahna alaihim barakat. Kami buka kepada mereka pintu-pintu keberkatan. Kata Syekh Said Hawa dalam kitab Al-Asaf fi Tafsir. Ini formula kemakmuran ekonomi. Allah. Siapa kata Al-Quran tiada formula kemakmuran ekonomi? Siapa beritahu manusia? Ini formula. Tapi Quran dia ajar formula kemakmuran ekonomi yang dasar. Yang dasar ini dulu. Kami buka. Yang buka kemakmuran, kekayaan, kemewahan. Bukan bos. Benar. Bukan pemimpin. Maaf cakap, bukan menteri. Tapi Allah. Dan Allah sahaja. Kami buka pintu-pintu keberkatan dari langit. Kami buka pintu-pintu keberkatan dari bumi. Pada siapa? Pada orang yang ada iman dan takwa. Untuk beriman dan takwa, kenalah faham. Benar. Takwa itu apa dia? Takwa bukan solat. Tuan-tuan dan puan-puan, takwa bukan solat. Takwa ini, kata ulama, yang paling dasar tentang takwa ini ialah taat. Dalam taat ada solat. Betul. Bukan sekadar solat. Taat. Artinya apa yang kita buat dengan betul. Berekonomi. Betul. Berekonomi dengan betul. Jadi doktor. Ramai saya belajar di Mesir. Ramai sahabat saya doktor yang hafiz. Masya Allah. Pada ketika yang sama doktor. Ada sahabat-sahabat saya kenal. Engineer. Al-Hafiz. Ada seorang pakar di Saudi Arabia. Kardiologis. Pakar jantung. Hafiz. Masya Allah. Dia banyak tulis buku tentang penemuan-penemuan ketika dia bedah jantung. Antara orang yang banyak berzikir. Dia buat. Ada buku. Ada ceramah dia. Dia Al-Hafiz. Dan dia kardiologis. Pakar jantung. Bukan hanya bercakap bak jantung, tapi dia pakar jantung, bedah jantung. Jadi Al-Quran suluh dan akhirnya pakar kardiologi, pakar jantung, saintis disuluh oleh Quran. Cara dia bertindak menilai betul. Jadi itu pintu rezeki. Itulah mereka menggunakan peta agung ini. Peta agung itu Allah bagi rezeki. Bukan dia belajar peta agung Al-Quran untuk dapat duit darinya. Tidak. Tapi kemewahan Allah berikan dalam kehidupan itu, bila dia faham Quran, dia ikut Quran, dia taat pada Allah, Allah beri jaminan. Formula kemakmuran melalui iman dan takwa. Benar. Maka dengan dia patuh, dia buat kerja, dan dalam dia buat kerja, dia jujur lagi, beramanah. Allah. Orang pun kata, dia ni kita percaya, bagi pangkat lagi tinggi. Allah. Boleh percaya dia ni. Dia buat takbir urus yang baik lah. Tak makan rasuah, tak menipu, takbir urus yang baik, tak ponting, datang kerja sepatutnya pukul 8, 7.45 datang dah. Pukul 5 balik, bukan pukul 4 duduk siap-siap beg dah. Pukul 5 baru siap beg. Dia tak curi masa. Orang macam ini, kita bagi kerja lebih. Kakak rezeki datang tanpa dia minta. Mengapa dia buat macam itu? Disuluh oleh Quran. Masya Allah. Itu dia kepentingan memahami Quran, hafaz Quran. Jangan dipelekehkan. Masya Allah. Terbaik jawapan daripada doktor. Jadi doktor, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya, doktor, ada yang skeptikal dengan generasi hufaz. Sama ada mereka mampu menjadi pemimpin Rabbani dan teknokrat di masa hadapan. Mohon pendapat doktor. Terima kasih kepada saudari Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada doktor.
Sebab itu bagi saya Mahat Tahfiz dan sebagainya, ketika mendidik anak-anak yang bakal menjadi hufaz ini, guru-guru itu kena faham terlebih dahulu. Masya Allah. Macam Nabi SAW mendidik sahabat, mendidik mereka hafaz Quran. Tapi sebelum itu dia ajar 10 ayat. Masya-Allah. Kemudian diberi faham. Cara guru itu mendidik itu memberi kesan pada anak murid, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum dididik oleh Nabi SAW begitu rupanya. Jadi guru itu penentu bagaimana hufaz ini akan berjalan dalam hidup. Kalau guru itu mendidik kata hafaz Quran, ini satu kemuliaan, itu betul. Hafaz Al-Quran dan selepas kamu hafaz saya akan juga beri faham, tadabbur supaya ia suluh, itu lagi baik. Kemudian dididik juga tentang kemukjizatan Quran. Quran ni maha hebat sehingga adanya non-Muslim dia tak mampu baca Quran, tak tahu apa saja hak semua tak tahu, an in un zaman dahulu punya cara, an in un ban bin bun tan tin tun semua tak tahu, tapi dia beli Quran terjemahan bahasa Inggeris seperti Dr. Gary Miller dari Toronto, Canada. Dia mathematician, dia pakar matematik. Tak tahu tentang Quran, dia aktivis gereja yang hebat tapi dia pakar matematik. 1977 dia nak kaji Quran sebab dia nak cari kesilapan Quran. Allah. Dengan cara dia cari kesilapan Quran, dia akan sampaikan pada Muslim supaya Muslim tak yakin dengan Quran. 1977 itu nama itu Dr. Gary Miller. Dr. Gary Miller. 1978 after 1 year, selepas setahun dia masuk Islam. Allah Akbar. Terbalik dah. Terbalik. Dia kaji Quran nak cari kesilapan, dia temui kebenaran. Allah. 1978 dia masuk Islam dan dia tulis sebuah buku. Buku itu saya ada. Tajuk bukunya The Amazing Quran. Boleh download, tuan-tuan perempuan boleh download. Dia izinkan. The Amazing Quran. Quran yang menakjubkan. Ditulis oleh seorang aktivis Kristian, aktivis gereja yang juga saintis, pakar matematik yang cuba nak tunjukkan kesilapan Quran tapi akhirnya masuk Islam, tulis, hasilkan sebuah buku. Quran menakjubkan. Begitulah Quran. Menakjubkan. Jadi bila kita didik umat untuk faham Quran sebagaimana Nabi, itu kepada guru. Soalan tadi kan, guru ni penting. Jadi bila guru tu didik, bagi faham, dia suluh mereka, akhirnya anak tu sedar Quran ini segala-galanya. Cara diasuh tu penting. Barulah akhirnya jadi pemimpin yang robbani. Kalau tidak dia hanya hafal Quran, duduk di satu penjuru, duduk macam tu jelah. Itu boleh juga berlaku. Betul. Jadi Quran tu tidak diarus perdanakan. Di hati Al-Hafiz tu ada Quran. Harus perdanakan Quran pada wahai hufaz. Dengan cara macam mana? Ya, diperdengarkan Quran pada umum. Ya, tapi tak cukup. Hendaklah difahami. Bila difahami, kita sampaikan isi Al-Quran kepada masyarakat. Kita harus perdanakan Quran kalau dia pemimpin. Benar-benar. Dia bawa konsep kepimpinan yang disuluh oleh Quran penuh keberkatan. Masya Allah. Ini yang kita mau. Benar. InsyaAllah. Terbaik jawapan daripada doktor. Jadi doktor, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Doktor dan Dai Fahmi. Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh Sekudai Baik, Tuan Haji. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah baik. Saya doakan mudah-mudahan tanyalah ustaz ni dalam keadaan baik sahajalah. Amin rabbal alamin. Baik, persoalannya golongan atau generasi hufaz. Doktor, saya nak minta pandangan doktor. Adakah hufaz ataupun hafiz ni mesti boleh hafal semua sekali 30 juz ke ataupun sebahagian-sebahagian saja? Maknanya kalau dia suratul Baqarah dihafaz hafiz, yang lain tu belum tahu. Jadi minta pandangan doktor. Ada saya tengah kadang-kadang saya ikut imam di masjid-masjid lah. Kadang dia baca ayat tu juga, jadi yang lain tu tak dibaca. Adakah kerana dia tak belum habis ke ataupun baru nak habis ke ataupun macam mana? Dan adakah habis tu mesti 30 juz semua boleh baca ke ataupun macam mana? Minta pandangan doktor pagi ini ya. Itu soalan saya doktor dan Dai. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon atas soalan yang sangat baik berkenaan dengan gelaran Al-Hafiz itu sendiri. Silakan doktor. Kalau kita gelar seseorang, contoh Dai Al-Fahmi, di hujung ada Al-Hafiz.
Biasa dalam konteks kemasyarakatan, ikut tempat. Kalau kita sebut demikian, artinya insan mulia ini telah menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Saya hafaz 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiba-tiba Dr. Daniel hujung Al-Hafiz. Dalam bracket hafaz 3 qul. Tak adalah begitu kan? Ada kurangan lagi satu. Dia ikut masyarakat. Jadi Al-Hafiz hafaz 30 juzuk. Tapi kita yang lain tidak menghafaz 30 juzuk, tak perlu kita gelar diri kita Al-Hafiz, menimbulkan kekeliruan, salah faham, fitnah, itu pun kita kena jaga. Cukuplah Al-Hafiz yang menghafaz seluruh Al-Quran. Alhamdulillah. Kita yang tidak menghafaz 30 juzuk, jangan gelarkan diri kita Al-Hafiz sebab menimbulkan fitnah. Tapi sudah cukup baik. Ada orang menghafaz surah Yasin, surah Al-Kahfi, setiap malam Jumaat baca surah Al-Kahfi, belum tidur surah Al-Mulk sudah dihafaz, di samping surah-surah yang basic ini, itu pun sudah baik. Tadi kita sebutkan hadis yang riwayatnya itu oleh Imam Tirmizi, tarafnya hasan sahih. Apa kata Nabi? Orang yang di hatinya tidak ada langsung Al-Quran seperti rumah yang kosong. Maka rumah kita jangan bagi kosong sama sekali. Kena ada juga kecantikan-kecantikan, kiasannya kepada Al-Quran mesti ada juga di hati kita. Kalau tidak pun 30 juzuk. Kemudian kita kena usaha tingkatkan. Saya rasa setiap orang ni kalau dia jaga masa dengan baik kan, dia ada masa untuk tingkatkan hafazan Quran. Dan dia ada masa untuk belajar tadabbur Quran. Saya mencadangkan kalau boleh rumah orang Islam ini dia ada Quran, mesti kena ada. Jangan di rumah anda tidak ada Quran. Saya yakin rumah kita ada Quran, rumah orang Islam Al-Quran. Dan kena ada juga satu set kitab tafsir Quran. Sebab kita nak patuh Allah. Betul. Surah An-Nisa 82 tadi. Betul. Tak maukah mereka, Allah tanya, tak maukah mereka, tak maukah? Do they not want to understand the Quran? Tak maukah mereka? Kita jawab, mau. Kalau mau, kena ada satu set tafsir Quran. Sedikit-sedikit. Saya cadang tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar oleh Hamka ini, tak ingin fahami, saya kempen sungguh-sungguh. Masya Allah. Sebab dia dalam bahasa kita. Walaupun ditulis oleh ulama Indonesia, Allah rahmati beliau, tapi saya tengok bahasa dia, bahasa yang kita boleh faham. Ada bahasa Indon yang kita baca tak begitu boleh faham, betul. Tak fahami. Tapi yang Hamka tulis dia boleh faham. Dan dia tulis, ada kadang-kadang bila kita buka tafsir Ibn Kathir, tafsir Qurtubi sebagainya, ada isi yang Hamka tulis mentafsir ayat tertentu yang tak ada dalam kitab-kitab lain. Sebab apa tidak ada? Sebab tafsiran Hamka itu direlevankan dengan era kontemporari, era pada hari ini. Sebab itu tidak ada dalam kitab-kitab terdahulu. Dikaitkan dengan era semasa, isu-isu semasa. Ayat itu dikaitkan dengan isu semasa. Relevan sungguh. Jadi kena ada dua tu, Quran dan tafsir. Bagaimana dengan soalan kedua tadi daripada Tuan Haji Tukinon, kata imam baca surah yang sama aja setiap kali, maksudnya seolah-olah macam tak ada usaha untuk menambah hafalannya. Silakan Doktor. Solat tu bagus. Adakah imam itu telah merosakkan rukun? Tidak. Malah sunat pun ada. Dia baca Fatihah mesti dah. Kemudian sebab solat maghrib, qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, masuk isya. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum dah gelisah. Apa tu imam ni? Bacalah saya qulu sufaha ke apa ke. Okey dah tu solat dia. Yang penting keikhlasan. Dia baca dengan baik. InsyaAllah lah Tuan Haji, tak apa. Saya kalau pergi masjid, imam baca apa pun tak apalah. Imam baca apa pun tak apa. Sebab saya pergi bukan nak kritik dia. Betul. Kita pergi bukan nak kritik dia. Betul. Kita pergi nak solat berjemaah bersama-sama. Yang dia buat tu okey. Mungkin ada sahabat dia suka sangat qul huwallahu ahad. Ada riwayat dia suka sangat qul huwallahu ahad. Tiap kali sembahyang nak baca qul huwallahu ahad selepas dia faham kelebihan surah Al-Ikhlas itu. Jadi ada sahabat seperti itu, mungkin imam tu seperti itu. Tapi peringatan juga untuk tuan imam selepas dengar soalan ini, perbagaikanlah bacaan anda supaya masyarakat terima dengan baik walaupun anda sudah baik, insya-Allah. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada doktor. Jadi doktor dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai di TV3, namun jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini selama 30 minit lagi di siaran TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan kelip.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dengan berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Jadi suka saya nak ingatkan topik kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan munakahat generasi hufaz. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800-881677 ataupun terus di ruangan komen di Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita nak terus ke soalan daripada penonton, Doktor. Ya, saya. Sedia ya? Baik, sila. Baik, Doktor. Daripada saudari Mazni Hasan. Antara aliran tahfiz sepenuh masa dan aliran tahfiz akademik, yang mana satu lebih efisien dalam melahirkan generasi hufaz? Mohon pencerahan Doktor. Terima kasih kepada saudari Mazni Hasan atas soalan yang sangat baik. Saya persilakan. Ya, ini berkaitan dengan sistem pendidikan. Saya cenderung dengan satu sistem pendidikan yang integrated, yang menggabungkan Al-Quran dan juga ilmu-ilmu berkaitan agama, bergabung dengan ilmu-ilmu yang kita namakannya sebagai ilmu akademik. Sebab apa saya berkata demikian? Sebab saya yakin anak-anak kita mampu menguasainya jika diatur dengan baik. Kurikulumnya, masa jadualnya dengan baik, guru-gurunya betul-betul faham, maka saya yakin ia boleh dilakukan. Dan kita mahu itu berlaku. Sebab akademik tidak boleh dipisahkan daripada agama. Saya orang sains. Minta maaf ya, saya orang sains. Tidak pernah seperti dai yang mulia pergi ke Mahat Tafiz, pergi ke pondok. Saya tidak berkesempatan dengan semua itu. Saya sekolah biasa. Kata orang biasa ni, sekolah sekular. Sekejap di Singapura, kemudian di Pulau Pinang, di sekolah biasa. Tak langsung ditekankan tentang hafazan Quran dan sebagainya. Cuma ya sudah kelewatan sedikit, saya bertemu dengan satu hadis Imam Bukhari. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik dari kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Masya-Allah. Dia belajar dan dia sampaikan pada orang lain ilmu yang dia telah pelajari. Itu antara hadis yang merangsang saya. Saya orang sains. Tapi Nabi mengatakan yang terbaik ialah yang berkait dengan Al-Quran. Masya-Allah. Yang terbaik, the best, bukan saintis. Tapi yang belajar Al-Quran dan mengajar. Itu yang kompos hidup saya berubah sedikit. Daripada nak jadi saintis, termasuk bidang doktor ni, bidang sains juga. Maka belajarlah ilmu Quran walaupun tak sempurna, tapi berguru talaki, nak faham Quran, ada kitab tafsirnya, belajar sikit bahasa Arab, nak belajar. Dan saya rasa yakin kalau pendekatan begitu, walaupun pendekatan saya tidak sempurna ya, dai, itu nak saya ulang-ulangi, tak sempurna, tapi kita buat cara sempurna kepada anak-anak kita dari awal. Dan lebih awal lagi di rumah, dididik dengan Al-Quran sebelum sekolah rendah, bagi dia biasa mengaji Quran, abata sajah dan sebagainya, artinya qiraati punya sistem. Bagus satu, saya puji sangat. Didik. Kemudian ini penting ibu bapa sendiri mendekati Quran. Masya-Allah. Ini penting kita bincang ni bab keluarga kan, munakahat. Ini penting, bapa pun tahu Quran walaupun bukan al-hafiz, tapi dia sayang Quran, dia sentiasa mengaji Quran. Ibu pun sama. Jadi insya-Allah boleh hidup begitu, taklah berkelahi sangat kan. Ya, taklah masuk viral saya berkelahi dengan suami saya, viral isu rumah tangga. Tak, viral bab Quran. Suami isteri viral bab Quran, bukan viral bab pergaduhan kamu di rumah. Viral bab Quran. Kami hari ini mengaji Quran, ada satu ayat surah Al-Ankabut, kami baca surah An-Nur. Dan anak-anak pun tengok ibu baca Quran, abah baca Quran. Sudah pasti dia pun terangsang. Mana Quran saya? Mana Quran cik? Kata orang utara. Maka disuluh. Akhirnya di sekolah ada kurikulum. Ya, soalan tadi tentang akademik dan juga hafazan, saya cenderung. Saya sedikit pengalaman dengan Mahat Tafiz profesional di Kuantan, di Tanjung Lumpur. Dai Fahmi. Saya yang kerja dijemput untuk buat modul. Telah pun siap, telah pun dijalankan bertahun-tahun. Modul mengaitkan Al-Quran dengan tafsir
kontemporari dikaitkan dengan sains dan sebagainya. Model itu telah saya berikan kepada Mak Tafiz Tanjung Lumpur, telah pun dijalankan. Tapi saya rasa yang agak penting bila saya wujudkan model itu ialah ustaz dan guru akademik kena faham model itu. Maka saya perbincang apa yang perlu guru-guru faham. Kalau bahagian agama dia faham Al-Quran, tapi dia tak faham sains, maka saya dedahkan dia tentang apa dia sains, bagaimana dikaitkan. Yang faham sains tak faham pula Quran, saya dedahkan apa itu ulumul Quran bagi dia faham, digabungkan. Berkala saya pergi untuk fahamkan, berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah anak-anak di Tanjung Lumpur brilian. Masya-Allah. Dia targetnya bila selesai tingkatan 5, mereka dah hafaz 30 juzuk target. Pada ketika yang sama, itu Tanjung Lumpur itu syaratnya mesti ambil sains. Masya-Allah. Syaratnya mesti ambil sains. Maka dia lulus, dia dah hafaz, dia lulus akademik sains dengan cemerlang. Masya-Allah. Ramai yang doktor. Allah. Ada yang pergi luar negara sambung belajar lagi di bidang-bidang akademik yang khusus. Tapi pada ketika yang sama, hafaz Quran. Saya rasa konsep ini boleh diperkembangkan, sama juga dengan MRSM, Ulul Albab dan sebagainya yang ada hafazan. Ini semua bagus. Dan saya rasa perkembangkan lagi, walaupun bukan dalam bentuk hafaznya lengkap 30 juzuk, tapi ada surah-surah yang dihafaz. Benar-benar. Bila dihafaz, ada konsep tadabbur di sekolah, kena dibuat di sekolah. Ini untuk difikir oleh mereka bahagian pendidikan lah. Jadi pandangan doktor, bagaimana kalau macam contoh, adakah untuk orang yang menghafaz Al-Quran ini perlu ada tempat-tempat yang spesifik ataupun tempat-tempat yang tertentu saja? Bila nak hafal Quran, pergi pusat tahfiz saja, ataupun tidak mengira waktu, tidak mengira masa dan tempat? Pandangan doktor. Pandangan saya, pengalaman peribadi, tidak mengira waktu dan sempat. Yang penting ialah dia kena ada guru. Guru supaya dia tak terbabas lah. Al-Quran ini jika tidak ada guru, takut dia terbabas. Al-Quran disalahgunakan itu berlaku dalam masyarakat. Jadi dia kena ada suluh oleh guru, itu ada, kena ada. Tapi sekolah biasa pun, yang penting ialah dia kena ada satu kurikulum khas, jadual khas, guru khas. Dalam sekolah biasa pun boleh wujud itu. Sekolah biasa ni apa maksud dia? Bukan sekolah tahfiz yang khas lah, bukan Mak Tafiz yang khas, tapi sekolah biasa ada kurikulum hafazan Quran, tapi bukan 30 juzuk. Bukan 30 juzuk. Mungkin beberapa juzuk. 15, 10. Ikut kemampuan. Betul. Ini menjadikan pelajar itu di hatinya ada Quran. Dan bila ada kurikulum hafaz, kena ada kurikulum tadabbur. Ini perlu gurunya betul-betul menguasai. Jika dia tak menguasai, dia tak boleh berikan. Dia kena kuasai sebagai guru, dia kena kuasai ilmu itu terlebih dahulu, baru dia boleh berikan. Baru jadi elok. Ini yang saya idamkan berlaku di Malaysia. InsyaAllah kemudian mereka habis tingkatan 5 kerja sana sini dengan Quran di hati. Dan bukan sekadar Quran di hati, faham juga Quran. Ini yang perlu kita buat, insyaAllah. Bagaimana pandangan doktor berkenaan dengan contoh kita dengar ada sebuah penjara di Siparenggam, Siparenggam yang memulakan program untuk menghafaz Al-Quran, dan saya dengar juga penjara Sungai Buloh pun baru memulakan program ini. Jadi pandangan doktor bagaimana doktor? Macam mana ini boleh jadi satu cabaran untuk masyarakat di luar sana? Bagus sangat Dai. Kita difahamkan penjara Simpang Renggam Johor, mereka ada kurikulum lah, ada macam kelas lah. Betul. Yang mana melahirkan hufaz dah. Sungai Buloh pun akan mengikut. Ini bagus sungguh. Bagus sungguh. Artinya orang itu terbabas, orang itu bersalah. Manusia begitulah, kadang-kadangnya berlaku kesalahan, tapi dia nak bertobat. Kata Nabi, yang terbaik dari kalangan yang berdosa siapa dia? Yang bertobat. Jadi mungkin daripada Al-Quran, kemudian ada tadabbur Quran, mereka insaf. Saya bila berceramah kepada banduan, kadang-kadang bila ada orang dari kalangan mereka keluar baca Quran, saya syahdulah. Syahdu, ini kamu panggil banduan, dia baca Quran dengan baik. Kadang-kadang lagi baik daripada orang luar sana. Baik daripada orang luar. Orang luar pun jangan sebut hafazan Quran. Tapi ini di Siparenggam masuk penjara hafaz Quran. Nak kata apa? Nak kata alhamdulillah masuk penjara? Tak juga. Tak juga. Tapi artinya manusia boleh berubah. Berubah, dan Al-Quran itu menjadi tonggak perubahan. That's the best. Itu yang kita mau. Inilah kita harapkan Malaysia ini angkat Quran, bukan sekadar minta maaf nak sebutkan juga, bukan sekadar majlis tilawah Quran tahunan.
Tapi lebih dari itu. Memang ada. Memang ada pun di Malaysia. Tapi kita nak perkembangkan supaya rakyat ini dia akhirnya dia tak buang masa baca benda-benda merepek di internet kan. Cerita orang tu berkelahi dengan isteri dia baca. Seronok. Allah. Baiklah Allah baca Quran ya. Pada baca benda merepek merapu kat internet yang begitu banyak kan. Baiklah baca Quran. Ini nak kita angkat, nak kenakan. Baik aja tanya. Baik doktor. Terima kasih atas jawapan tersebut. Kita nak jawab soalan seterusnya daripada penonton kita. Daripada saudari Masnida Johari. Soalannya, bagaimanakah dengan hafazan Al-Quran keutamaan difokuskan kepada pencapaian hafalan juzuk-juzuk yang telah ditetapkan dalam tempoh-tempoh tertentu. Dan ada ketika tajwid dan tempoh bacaan Al-Quran juga agak tersasar. Bagaimanakah untuk memastikan hufaz-hufaz Al-Quran sentiasa kuat dengan cabaran yang berada di luar agar ianya tidak menggugat ciri-ciri mereka sebagai seorang hufaz? Terima kasih kepada saudari Masnida Johari atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada doktor. Ya. Soalan pertama ni saya nak jawab ringkas. Bila kita nak menghafaz Al-Quran, Al-Quran ini dia ada adab dia. Dia bukan boleh baca begitu saja. Dia ada adab dia. Dan bila kita nak menghafaz, dia juga ada sistem dia. Saya suka untuk menjawab soalan nombor 1, rujuk kepada institusi, rujuk pada pakar yang mengajar bahagian hafazan Quran supaya kita tahu sistem-sistemnya itu. Saya bila sedikit nak hafaz Quran itu, di Mesir merujuk juga kepada Al-Hafiz di sana. Dia kena merujuk juga. Kemudian kita boleh buat sendiri. Selepas kita faham kaedah itu, kita hidup, tak perlu merujuk lah. Kita buat sendiri setiap hari. Ini masa untuk hafazan. Ini masa untuk tadabbur dari tafsir Al-Azhar. Ini masa untuk belajar bahasa Arab sedikit berkait dengan Quran. Jadi susun masa. Ini bahagian perubatan pula kena baca buku, ulang kaji buku perubatan. Saya buat sistem macam itu sedikit sebanyak. Bukan sempurna da'i, tapi ada. Ada disiplin kita. Ada disiplin. Tapi kena ada guru yang menyuluh kita. Itu jawapan nombor 1. Yang kedua, bagaimana akan memastikan hufaz? Ada hadis Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan hafazan Quran, mafhum hadis, hafazan Quran ni macam mengikat unta. Allahu Akbar. Hafazan Quran, hadis Bukhari. Hafazan Quran ni seperti mengikat unta. Kalau kamu ikat dia betul-betul, dia tak lari, dia tak terlepas. Tapi kalau kamu lepaskan dia, hilang. Begitulah hafazan Quran. Kalau kita ikat dia, artinya kita ada disiplin. Setiap hari ulang kaji. Waktu rehat kita baca, waktu bekerja rehat kita baca. Kemudian baru lunch. Orang lain sembang-sembang kosong, kita tak sembang kosong, kita sembang dengan Quran. Masya-Allah. Itu ulang kaji juga kan. Ada waktu antara maghrib dengan isya, jangan diganggu. Off handphone. Maghrib dengan isya, Quran ulang kaji. Ada a set of time for us and the Quran. Kena ada. Kalau tak ada disiplin tak jadilah dakwah. Kena ada disiplin. Kena ada disiplin dan tekad. Disiplin tekad. Masya-Allah. Baru dia jadi elok insya-Allah. Masya-Allah. Terbaik jawapan doktor. Jadi doktor dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu generasi hufaz. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun terus di ruangan komen di Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa membuang masa lagi doktor, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita, daripada Rosdin Samah. Pertanyaan saya, adakah faktor pemakanan turut mempengaruhi keupayaan seseorang dalam hafalan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Rosdin Samah atas soalan tersebut. Ya, Ustaz, doktor, kita biasa dengar kan, tak boleh makan ini, tak boleh makan itu, kena berpantang untuk menghafal Quran. Kalau makan ini nanti otaknya lambat untuk menghafal. Macam mana, doktor? Baik, terima kasih da'i. Yang penting, kita setuju. Pemakanan ini penting. Sebab apa yang masuk pada badan kita itu memberi kesan pada organ-organ. Antara organ yang penting, otak kita. Itu nombor 1. Dan yang keduanya, kita pilih makanan yang formulanya daripada Al-Quran sendiri. Kita bercakap tentang Quran. Formulanya daripada Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut tentang kepentingan makanan dalam bentuk halalan thayyibah. Dua itu formula dasar. Apa yang kita makan disuluh oleh konsep halalan thayyibah. Bila halal, artinya jangan ambil yang haram. Kena pasti benda itu halal dan tidak haram.
sudah pasti orang yang nak jaga agama dia, bukan sekadar hufaz dai, nak jaga agama. Saya bukan hufaz pun, nak jaga agama saya. Saya tak akan pergi pada kedai-kedai yang meragukan. Masya-Allah. Meragukan artinya tak 100% kita yakin ada benda haram, tapi bimbang, tak pergi. Pergi ke kedai yang kita tahu, apatah lagi yang memiliki, yang mengendalikan restoran ini orang yang cukup amanah, baik, jaga tentang halal haram makanan yang dia beli, bahan-bahan yang dia ambil. Kita nak cari yang tu. Itu nombor satu. Sebab halalan, nak jaga halal. Tapi tak cukup sekadar itu. Formula Quran mengatakan kena ada thayyibah. Thayyibah ni kita kata baik, kata Imam Qurtubi, baik, berkhasiat. Jadi berkhasiat ini kita gabung dengan halal, comel lah. Jadi apa akan berlaku? Jadi kita nak jaga makanan. Tadi bagus ikut sunnah Nabi SAW tentang buah-buahan, sayur-sayuran. Nabi tidak vegetarian. Nabi makan juga daging, tapi daging yang Nabi makan tidak kerap. Tidak kerap, sikit-sikit boleh. Tapi buah-buahan, sayur-sayuran, habatus sauda dan sebagainya, bahan-bahan makanan secara natural, itu formula umum lah. Formula umum. Dan selebihnya ialah ikut selera juga. Kalau orang kata Dr. Daniel berselera tak? Berselera. Makan juga berselera. Tapi kita makan, kita jagalah. Betul. Kita jagalah. Jangan melebih. Yang penting jangan melebih. Apa kata Allah? Kulu washrabu, makan dan minum. Jangan bimbang, makan dan minum. Tapi formula tadi kena jaga. Tapi Tuhan tambah, wala tusrifu, jangan melampau. Itu je formula yang kita pegang. Cukup sekadarnya. Cukup sekadarnya. Dia hufaz ke, nak jaga agama kita yang bukan al-hafiz pun, itulah formula yang kita kena patuh untuk semua. InsyaAllah. Masya-Allah, terbaik penjelasan doktor. Jadi doktor, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Zainal di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Apa khabar Datuk dan Dai? Khabar baik, alhamdulillah. Saya ni dah lama tak buat panggilan. Datuk mungkin kenal suara saya kan? Allah. Tapi dah terlalu lama tak kenal lagi kan? Ya, dah lama tak kenal. Tapi saya mengikuti apa yang Datuk cakap tadi, seronok saya dengar Datuk. Terima kasih. Alhamdulillah. Tapi saya ni, kalau umur saya kalau diterbalikkan, muda lagi 47. Alhamdulillah. Betul lah terbalik. Ya. Tapi sebenarnya 74 tahun. Syukur, alhamdulillah. Saya nak cakap sikit lah Datuk. Ya. Pada kawan-kawan yang saya tentera tu, saya tak bagi nombor telefon, tak boleh kan? Ya. Boleh tak? Ya? Bagi nombor telefon. Tak boleh, minta maaf. Sebab apa? Saya kawan-kawan saya bekas tentera. Ya baik. Dai pun tahu saya dah tak nampak dah 2007 sampai sekarang. Jadi kedudukan saya berdua di rumah je lah mendengar apa yang patut tentang soalan macam ini Datuk dan Dai. Ya. Cucu saya sekarang ni umur dia 13 tahun. Saya nak galakkan dia belajar tahfiz Quran. Macam mana caranya dia nak hantar di mana tu Datuk dan Dai? Sebab apa saya ingin sangat cucu saya tu, dia dah tamat baca Al-Quran, tapi nak belajar dia lebih mendalam lagi lah, macam mana cara Datuk dan Dai itu baik. soalan Datuk dan Dai. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Zainal Haji Ahmad atas soalan yang sangat baik. Jadi doktor, bagaimana untuk dia nak timbulkan rasa minat pada cucunya untuk belajar agama? Dia nak hantar ya betul, ke tempat-tempat tertentu. Okey, pertama saya nak berikan peringatan dahulu. Walaupun kita positif dengan mak-mak tahfiz yang tumbuh seperti cendawan di Malaysia ini, tapi saya nak peringatkan, sebab saya juga ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Bila kita berbincang, kita sedar ada mahat tahfiz yang tumbuh dalam keadaan yang meragukan. Allahu Akbar. Dia tak nak langsung berdaftar dengan kita Jabatan Agama Islam. Dia buat cara sendiri-sendiri. Tidak mengikut silibus. Ikut cara dia. Allah. Dia balik mungkin belajar sekejap dari Pakistan, dia buat mahat tahfiz. Kita kata daftar pada kita supaya kita boleh bantu pantau, dan juga kita boleh pantau. Betul. Sebab nak didik umat dengan Al-Quran, jangan main-main. Dia buat sendiri-sendiri. Maka ini yang saya bimbangi. Minta maaf, tapi dia berlaku. Ada yang dia ada pelajar-pelajar, maka pelajar-pelajar diarahkan kutip derma di tepi jalan depan bank Islam dan sebagainya. Kemudian yang kayanya dia mahat tahfiz duk teruk bertahun-tahun, yang kayanya yang tak semakin teruk pemilik mahat tahfiz. Jadi kita pelik. Ni yang kutip dia ni orang lain, yang kayanya kamu. Ini kita ragui.
Dan yang keduanya adalah bapa jumpa saya, imam masjid jumpa saya. Begitu juga macam Cik Zainal telefon tadilah, hantar cucu anak pergi ke mak tahfiz, mendatang jumpa saya. Sebab apa? Balik luka-luka, rupanya kena pukul, kena dera, anak tu hafaz terlupa kena pukul, ada yang tak habis-habis kena ketuk ke tampi. Jadi cara tu tak betul lah, cara mendidik tak betul. Akhirnya budak itu lari keluar, jadi benci dia pada Quran. Ini yang kita bimbangi Mahat Tahfiz yang macam tu. Jadi Cik Daniel tanya nak hantar ke mana, saya rasa hantar ke Mahat Tahfiz yang dikawal secara rasmi. Yang berdaftar lah. Yang berdaftar agak penting supaya boleh dipantau oleh Jabatan Agama Islam negeri masing-masing dan boleh dapat bantuan. Guru-guru pula, guru-guru yang dihantar pergi kursus. Bagi saya itu penting. Saya tak akan hantar anak cucu saya kepada Mahat Tahfiz yang saya tak tahu pangkal hujungnya dari mana ni. Cuma Ustaz, assalamualaikum, insya-Allah ya Syekh. Saya tak percaya cakap begitu-begitu. You daftar kat mana? Benar. Ini siapa dia, guru-guru, lulusan apa? Saya nak tahu. Tak boleh bagi jawapan yang mantap, tuntas. Sorry. Assalamualaikum, selamat tinggal. Kena tegas. Jadi pokok pangkalnya, poinnya adalah kita kena cari yang berdaftar. Masya Allah. Jadi Doktor, kita pun telah sampai ke hujung rancangan. Terima kasih kepada Doktor atas pencerahan dan juga kupasan demi kupasan berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Terima kasih juga buat para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Dan jangan lupa untuk tayangan pada esok, iaitu Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, bersama dengan moderatornya Da'i Hakim dan juga bersama dengan panelnya iaitu Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dengan topiknya Hadis dan Amalan Puji Kerana Allah, seperti biasa pada tarikh hari Isnin 9 Januari 2023 6.50 pagi. Jadi jangan lupa temu janji kita pada hari esok, sama-sama kita belajar dan kita mendalami, seterusnya kita mengamalkan. Jadi kita akhiri program kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.